Selamat sejahtera dan salam Malaysia kepada semua. Hari ini saya akan bincangkan satu topik tentang feudalisme di Eropah, yaitu negara Perancis, dari tema 3.1 Sistem Ekonomi. Peta Perancis. Pada Akta ke-16 Masihi, Prancis juga mengamalkan sistem ekonomi feudalisme yang hampir sama dengan Jerman. Masyarakat Prancis juga masih terikat dengan sistem feudal, yaitu penguasaan golongan bangsawan dan tuan tanah ke atas golongan petani. Ekonomi feudalisme di Prancis boleh dilihat dalam 4 bidang, yaitu pertanian, perdagangan, perindustrian, dan institusi keuangan. Pertanian mengamalkan sistem manor, yaitu tinggal dengan tuan tanah dengan kewajiban menguasakan tanah, membekalkan kayu api, membaiki jalan, dan akhirnya membayar cukai hasil tanah. Selain itu, mereka juga mengamalkan kaedah sistem open field, yaitu dibahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama ialah oat dan barley, lepas tu bahagian kedua ialah gandum, lepas tu bahagian ketiga ialah peternakan kuda dan lembu. Pada masa ini, petani tidak dianggap sebagai serf, manakala dia dikenali sebagai matayers. Selain itu, mereka juga menggunakan kaedah moden. Pada zaman Raja Henry ke-14 telah memerintah menterinya Jacques Sully memberi tumpuan kepada bidang pertanian. Jacques Sully merupakan menteri kewangan dan pemilik ekonomi. Ini merupakan cadangan Jacques Sully. Pembaharuan tersebut membuahkan hasil apabila bijiran dan anggur merah menjadi bahan dagangan utama. Penanaman pokok mulberry dan peternakan ulat sutera juga diusahakan. Perdagangan. Kekayaan Portugal dan Spanyol dalam penjelajahan dan perdagangan luar mendorong Perancis meluaskan perdagangan di seberang laut. Perancis memulakan penjelajahan dan membuka pusat perdagangan di India dan Amerika Utara. Ini telah membolehkan Perancis memonopolikan perdagangan bulu dan membuka penempatan di Amerika. Pada tahun 1620, Perancis telah membuka penempatan di Hindia Barat, Bangkalan di Chandranagara, Timur India, dan pada tahun 1642 telah membuka Bandar Montreal. Perkembangan perdagangan juga boleh dilihat dalam kemunculan bandar-bandar, yaitu Bandar Cambrai, Rion, dan Boucherville. Untuk menggalakkan perdagangan di Perancis, Jean-Baptiste Colbert telah melaksanakan pembaharuan tersebut. Perdagangan di Perancis juga dapat berkembang kerana bantuan daripada Raja Louis ke-16. Pembaharuan ini dapat dilihat daripada industri getah di Paris, industri sutera di Rion, industri kain bulu, dan sebagainya. Perindustrian. Industri tekstil ini juga diusahakan dengan besar-besaran. Kain dan teknik pengeluaran sutera dari China dimasuk oleh perdagangan Arab ke Eropah. Perkembangan di desa telah berlaku disebabkan pengeluaran kain bulu dan limen. Selain itu, masyarakat bandar pula menggunakan mesin untuk mewarna dan memutihkan kain. Perkembangan ini juga dapat dilihat dalam industri pertukangan. Perkembangan perdagangan dan galakan daripada raja telah mengukuhkan kedudukan golongan saudagar dan bojos sehingga menyangi kedudukan golongan aristokrat dalam bidang politik. Institusi keuangan. Perkembangan perdagangan adalah didorong oleh perkembangan institusi keuangan di Perancis. Menjelajahi tahun 1500, pedagang tidak perlu membawa wang dengan banyak untuk urusan perdagangan. Penubuhan institusi keuangan ini banyak memudahkan urusan perdagangan dan kutipan cukai di Perancis.
Sistem perbankan di Prancis berkembang pesat pada abad ke-18 dengan penubuhan institusi keuangan dan perbankan. Contohnya, Paris Bros, Chaucer's Excompte, Routeret Royale. Kesimpulannya, perkembangan ekonomi feudalisme di Prancis begitu ketara dengan berlakunya banyak perubahan dalam sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor perindustrian, dan sektor perbankan. Perkembangan ini telah memberi kelebihan kepada golongan saudara sehingga boleh menyangi kedudukan golongan aristokrat. Walau bagaimanapun, kemajuan ini tidak diminati sepenuhnya oleh golongan petani, sehingga mereka bangkit melancarkan pemberontakan dan akhirnya berjaya menumbangkan rejim feudal. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih.